Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la ta'assir. Rabbi tammim bil khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi setelah mana 5 bulan tak jumpa, dan alhamdulillah dengan izin yang maha kuasa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi. Kita menyambung kuliah kita pada malam ini mengenai dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah, mengenai dengan kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan mengenai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih elok, maka lebih seronok kita memulakan dengan kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kita berada pada tahun yang baru, untuk kita berada pada bulan Muharram, yang di mana peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Muharram. Nah, kita sudah masuk pada 10 Muharram. Kalau ikut dalam kalender Islam, kita sudah berada pada 11 Muharram. Apabila selepas asar, maka masuklah 11 Muharram. Dan di antara peristiwa-peristiwa 10 Muharram adalah peristiwa bersejarah bagi umat Islam, iaitu berlakunya pertempuran Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Sayyidina Husain radhiyallahu an, yakni cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu yang Nabi kasih, cucu yang Nabi sayang.
Nah, Sayyidina Husain ni di antara cucu Nabi SAW yang wajahnya seakan Nabi, daripada atas kepala sampai ke pinggang seakan Nabi SAW. Kalau Sayyidina Hasan radhiyallahu an, daripada pinggang sampai ke bawah, itu cucunda Nabi SAW. Berlakunya pertempuran di antara Sayyidina Husain radhiyallahu an dan dengan tentera Yazid bin Muawiyah. Dengan tentera Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Ubaidullah ibnu Ziyad. Mereka ni berperang dengan ahli bait Nabi SAW. Maka daripada peristiwa itu, peristiwa peperangan di antara ahli bait Nabi SAW dengan Yazid bin Muawiyah, maka syahid di situ Sayyidina Husain radhiyallahu an, maka dipancung kepala. Cucu Nabi itu yang bernama Sayyidina Husain dipancung kepala. Yang Nabi sayang. Cucunda Nabi SAW meninggalnya. Cucunda Nabi SAW yang amat baginda cintai. Begitu juga ahli bait Nabi SAW. Bukan kata Sayyidina Husain saja, maka banyak di kalangan ahli bait Nabi SAW, dan di antara lagi ahli bait Nabi SAW yang turut serta dalam peperangan yang pertama, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dan yang kedua Abdullah bin Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Ali bin Abi Talib, Abbas bin Ali bin Abi Talib, Abu Bakar bin Ali bin Abi Talib, Umar bin Ali bin Abi Talib. Banyak lagi nak abang. Banyak lagi lah kata nak abang tu. Jenuh tulis ya. Itu di antara ahli bait Nabi SAW. Tu di antara kisah peristiwa 10 Muharram. Yang perlu kita tahu, dan banyak lagi lah kisah-kisah seperti mana bubur Ashura, seperti mana kisah Nabi Nuh alaihi salam, tu permulaan bubur Ashura. Sebab itulah disarankan apabila 10 Muharram maka kita disunatkan berpuasa. 9 Muharram, 10 Muharram afdal. Kalau kita puasa 10 Muharram, dia kena ambil sekali dengan 11 Muharram afdal. Tidak, Nabi SAW tak mau kita ni seperti mana orang Yahudi kata, takut kita ni ikut lebah. Sebab itulah kita kena puasa 2 hari. Kalau tak 9, 10, dah pun 10, 10, 11 kita nak ambil puasa. Sebab itulah orang tua-tua dulu ni, dia ada kisah dia apabila berpuasa, maka hari itu juga mereka akan buat bubur Ashura. Mereka akan buat bubur Ashura, dan bubur Ashura itu pula akan diberikan kepada orang ramai. Dimulakan dengan menjamah benda-benda yang manis. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Bukan saya saja buang suara ni, tapi kena puasa. Kadang-kadang buat adat tu lebih. Kacau buang suara, puasa dak cerai. Dia kena puasa, nak ambil sunnah. Bulan Zulhijjah kita dah dapat 2 tahun. Bulan Muharram kita dapat setahun. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada hadis kita mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu kita ada tanah-tanah. Hadis apa? Hadis yang ke-8. Lama tinggal. Ya. 18 nah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bahas, kita akan cerita mengenai dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi
haddatsana al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdil Mu'min bin Khalid an Abdillah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-gamis, yakni kemeja. Hak ni dipanggil al-gamis. Nah, hak di luar tu dipanggil sebagai baju bah. Hak ni panggil al-qamis, kemeja yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh isteri Nabi sendiri, yakni Ummu Salamah. Ummu Salamah ni orang yang segak. Ummu Salamah ni segak. Dan pada hadis yang seterusnya yang menceritakan mengenai dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ali bin Hujr haddatsana al-Fadl bin Musa an Abdil Mu'min bin Khalid an Abdillah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummu Salamah juga. Tadi pada hadis yang pertama pun menceritakan mengenai dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Salamah juga. Katanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia kata pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-gamis. Dua dah cerita mengenai pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qamis. Dan juga pada hadis yang seterusnya daripada Ummi Salamah juga, dia kata qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul qamis. Maka Ummu Salamah menyebut juga bahawa pakaian yang paling digemari ataupun pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-gamis, yakni kemeja. Dah tiga dah hadis. Hadis yang pertama pun pakaian yang disukai oleh Rasulullah, pakaian yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-gamis. Dan ada lagi pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithi an Abdillah bin Buraidah an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah mithlu riwayatin Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah yazidu fi hadzal hadith an Ummi wa huwa ashah. Begini Zaid bin Ayyub telah berkata pada hadisnya daripada Abdullah bin Buraidah daripada ibunya daripada Ummu Salamah. Mak dia. Begitu juga yang diriwayatkan oleh perawi yang lain selain daripada Abi Tumailah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Ayyub al-Baghdadi, manakala Abu Tumailah menambah pada hadis ini daripada ibunya, dan itulah ashah yang paling sahih. Ashah ni maknanya yang paling sahih, pakaian yang digemari, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-qamis, al-gamis. Jadi bila kita tahu bahawa pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka al-gamis, maka kita kena ambil, maka kita kena tiru. Sebab pakaian idola kita, pakaian orang, pakaian idola umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi menceritakan mengenai dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj haddatsana Muadz bin Hisham haddatsani abi an Budaili yani bin Maisarah al-Uqayli an Syahr bin Haushab an Asma
binti Yazid qalat kana qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusq. Maka daripada Asma binti Yazid radhiyallahu an berkata, lengan baju gamis, lengan baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai pada pergelangan tangan. Sampai sini ya. Dia tak labuh sampai terang ni. Nah, pergelangan gamis ataupun pergelangan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sini saja. Sampailah pada pergelangan tangan. Dia tak lajak sampai tutup ni. Tutup ni perempuan lah. Nah, makcik-makcik boleh lah pakai tutup sini. Hak lelaki ni sampai ke pergelangan tangan saja. Begitu juga dengan baju gamis yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada atas buku lali ataupun bawah sedikit pada buku lali. Tak boleh labuh sangat. Dan lagi dia kata apa? Haddatsana Abu Ammarin Husainul Huraith, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdillah bin Khushair an Muawiyah bin Qurrah an Abi qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ah wa inna qamisuhu la mutlaq aw qal zirru qamisihi al mutlaq qal fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famassastu al khatam. Maka kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahnya berkata, aku datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekumpulan daripada Muzainah untuk berbaiat kepada baginda, yakni lebih kurang 3 orang dengan 10 orang yang mai berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mai berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baju gamisnya terbuka. Atau perawi meragui, beliau berkata kancing baju gamisnya terbuka. Perawi ini dia ragu sama ada ia berkata gamisnya terbuka atau kancing gamisnya terbuka. Duk ragu-ragu pergi perawi waktu itu. Maka bapa Muawiyah berkata, aku memasukkan tanganku melalui kola baju gamis Rasulullah SAW. Dia kata, aku masuk tangan aku ni dalam kola baju Rasulullah SAW, dan waktu itu aku menyentuh khatam, yakni tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian ni berada di kawasan tengah-tengah ni. Pegang tanda kenabian. Setiap kita ni ada tanda kelahiran. Macam saya pun ada tanda kelahiran, cop tawana. Macam tuan-tuan ni mesti ada cop tanda kelahiran. Macam anak saya kecil ni cop tengah-tengah. Betul-betul kita ni. Cop ni kata amui hang tanda hang no. Cop betul-betul tengah. Kita mesti ada tanda-tanda kelahiran kita. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kelahiran itu ialah tanda penutup bagi sekalian Nabi. Lepas tu tak ada dah Nabi. Tanda hak kelahiran ni hak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah tanda bagi penutup bagi sekalian Nabi. Maka para sahabat pun pemeganglah, duk pegang tanda kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pegang tak boleh, sebab kita ni kita dah lahir dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada. Tetapi apa yang perlu kita buat, iaitu memperbanyakkan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita nak berjumpa dengan Rasulullah, tanda kita nak sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kita selawat ke Rasulullah. Harap-harap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang kita di akhirat nanti. Kita harap tu ya. Kita harap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rasulullah, pandanglah aku di akhirat nanti ya Rasulullah. Berikanlah padaku syafaatmu ya Rasulullah. Kita mengharapkan syafaat Rasulullah, kita mengharapkan pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah malam ni kita bahas. Malam ni kita buka bab syama'il. Malam ni kita cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar, apabila umat dia yang berada di Raudhatul Ulum Kampung Pelik ini mendengar mengenai dengan kisah baginda Rasulullah SAW, tahu
apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat tahu apa pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua pada malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang kita di akhirat kelak, maka Rasulullah memberikan syafaat kita pada kelak. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Harap betul-betullah kita. Mula tadi pun dengan selawat. Ni kita buka pula bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata seorang guru saya yang mulia, dia kata apa? Bagaimana kita nak melihat orang yang mulia sedangkan mata kita pun tiap-tiap hari kadang-kadang melihat benda-benda yang kotor. Benda kita tiap-tiap hari melihat benda-benda yang tak elok. Bagaimana kita nak boleh melihat wajah insan yang agung? Bagaimana kita boleh nak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagi ada bila kita selawat ni bagi ada rasa seronok. Selawat ni bagi ada rasa seronok. Bila kita selawat ni bagi ada rasa seronok, rasa sedap, rasa manis, rasa lemak. Seperti mana kita makan laksa lemak, makan laksa lemak, kuih lemak, kuih lejak. Maksud bagi kita rasa seronok kita selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar kita tidur pun dalam keadaan kita selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya kisah pada tuan-tuan hari itu, seperti mana seorang lelaki apabila bercinta dengan seorang perempuan, seorang lelaki ni apabila dia bercinta dengan seorang perempuan, maka dia tidak mengenal waktu. Gilanya seorang lelaki tersebut, maka gilanya seorang perempuan tersebut. Sebab apa? Saling cinta mencintai. Tengok bumur rumah pun rasa amboi seronok dah. Tengok bumur rumah pun rasa seronok dah. Orang kata zaman dulu ni kalau kata pi public phone ni, kalau kata duduk kat public phone ni, supaya public phone tu dia ayah dia punya. Ambil duit sili ni sekak ni. Punya nak telefon, beratur punya nak telefon. Boh 5 upang, boh 5 upang, 5 upang, 5 upang. Padahal nak tanya apa? Nak tanya makan apa ya? Nak tanya hak tu ya. Habis kau tanya apa? Makan apa? Sihat tak sihat lagi? Mandi tak mandi? Hak tu je. Hak tu orang yang mencintai dengan sesama perempuan. Ni bagaimana kita mencintai Rasulullah, maka lebih daripada itu kasih kita pada itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah ni, sayang kata kat Rasulullah ni syurga bagi kita. Dakhalal jannah. Barang siapa yang mendapat melihat wajahku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka masuk syurga. Minta-mintalah boleh kita lihat wajah orang yang mulia. Teringin tak? Teringin tak apa tak teringin nak lihat wajah orang yang mulia. Teringin, saya pun teringin ya amat nak tengok wajah Rasulullah, tapi tak tercapai lagi. Maka banyak lagi kita berusaha untuk kita mencapai melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejuk malam ni tak iman boleh kau baru ni. Kena atas kepala tengkok tu ni, cekin rambut ni, sejuk gedi. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Muhammad bin al-Fadl, haddatsana Hammad bin Salama an Habib Syahid anil Hasan an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid ali thawb qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim wa qala Abd bin Humaid qala Muhammad bin al-Fadl sa'alani Yahya bin Mu'in an hadha al-hadith awwala ma jalasa ilay fa qultu haddathana Hammad bin Salama faqala law kana min kitabik faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya fa inni akhafu alla alqaq qala fa amlaytuhu alayhi thumma akhrajtu kitabi faqara'tu alayhi. Panjang hadis ni, belajar elok. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada khadam Rasulullah, seperti mana tuan-tuan ayah-ayah yang maklum, Sayyidina Anas bin Malik ini ialah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 9 tahun ibunya sudah menghantar menjadi khadam Rasulullah. Maka wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur Sayyidina Anas waktu itu 20 tahun. Dia banyaklah mengetahui mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk salat.
berpaut kepada Usamah bin Zaid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian qitri. Itu pakaian Rasulullah, pakaian qitri, yakni sejenis pakaian yang diperbuat daripada kain katun yang kasar, dan kainnya berasal daripada Bahrain, daripada Qatar. Kain katun, kain sejuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai kain katun, yang diselempangkan di atas bahu baginda. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan mereka. Berkata Ibnu bin Humaid, berkata Muhammad bin Al-Fadl, aku ditanya oleh Yahya bin Ma'in tentang hadis ini. Pada kali pertama dia duduk belajar denganku, maka aku berkata, meriwayatkan hadis ini haddatsana Muhammad bin Salamah. Lalu dia Yahya memotong cakapku, kalau boleh kamu riwayatkan hadis ini daripada kitab kamu. Aku pun bangun untuk mengeluarkan kitabku, lalu dia Yahya menggenggam bajuku dan berkata, bacakan hadis ini secara hafalan kepadaku untuk aku catat. Aku khawatir tidak dapat bertemu lagi selepas bertemu kamu lagi selepas ini. Sampai tahu tu sahabat Nabi, dia kata, lah ni hang hafal dekat aku, aku takut tak dam jumpa hang. Aku nak dengar hadis ni daripada mulut hang sendiri. Dia, aku nak dengar hadis ni daripada mulut hang sendiri ni lah ni habaq aku. Tak kita takut hang tulis lagi, takut hang tak dan, hang meninggal lagi tak dan. Aku nak ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengejar betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kira seronok ni, ada siap kitab hadis siap, syama'in siap, terbentang siap, buka baca ya. Ni benar ni sahabat nak dengar tu. Tak sabarnya nak mendengar ilmu tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku membaca kepadanya secara hafalan. Kemudian barulah aku mengeluarkan kitabku dan membacakan semula kepadanya daripada kitab. Habis dah hafal dan memperdengarkan kepada sahabat, kawan tu pun dah dengar, barulah dia buka kitab baca pula. Sebab apa? Kawan tu tak sabar-sabar nak dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapat hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 hadis. Kalau masih semua yang semua mampu menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 hadis, dakhal jannah. Hafal 40 hadis serta mengamalkannya. Boleh hafal hadis hadis pendek-pendek dah. Tak payahlah ada hadis panjang-panjang. Hadis yang pendek-pendek dan terus kita menghafalnya, seperti mana hadis pada dua terlepas yang kita baca, iaitu hadis akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabun arba'in min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 hadis mengenai dengan akhlak Rasulullah SAW. Kita hafal hadis itu 40 hadis, kita mengamal hadis tersebut, insya-Allah dakhala jannah. Boleh dah hafal hadis. Yang pertama kali hafal innamal a'malu binniyat lu. Kukak lu. Tapi tak apa, usaha tu. Man talaba syai'an man jadda wa jadda. Jika kita nak sesuatu tu, kita kena usaha sampai berjaya. Dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, daripada haddatsana Thuwaid bin Nasr haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kathawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma su'ina lah. Ni hadis yang cerita daripada Abu Sa'id radhiyallahu an Al-Khudri radhiyallahu an. Ni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia kata apa? Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pakaian baru, kita kena dapat pakai baju baru. Sebab itulah baju kita ni jangan duk simpan, pakai. Dan simpan, sebab baju nanti dia tanya, hang pakai aku hang simpan je. Seperti mana kata guru saya, dia kata apa? Ketika mana baca khutbah, dia kata, biarlah kasut kita itu hilang di masjid. Jangan sampai kasut kita itu tidak pernah langsung sampai ke masjid. Biarlah.
Kasut nak hilang masjid pun jangan sampai kasut yang kita pakai tu tak pernah langsung sampai masjid. Biarlah baju yang kita pakai ni sampai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar pilah pakai baju batik dengan bukan baju batik dengan seluar selek pun. Janji baju itu menyaksikan bahwasanya tuan dia ini pernah memakai dan pernah bersembahyang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat pakaian baru, baginda menamakan dengan namanya, ini imamah, ini serban, ini gamis, ini atau rida, ini selendang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kalau Nabi dapat pakaian baru, ini pakaian baru, ini imamah baru, kain serban baru. Nah, apa-apa saja yang baru, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa apa? Ya Allah, hanya bagimu segala pujian. Sebagaimana engkau memberikan pakaian, aku memohon kepadamu kebaikannya. Dapat pakaian, harap-harap ada kebaikannya. Dan memohon kebaikan tujuan baju ini dibuat, iaitu untuk ibadah dan sebagainya. Tujuan kita pakai baju untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya, dan berlindung daripada keburukan. Tujuan baju ini dibuat untuk takbur, sombong dan sebagainya. Bila kita pakai pakaian baru, jangan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi ada, ya Allah, aku pakai baju baru ni, ya Allah, hilangkanlah sifat takbur. Jangan bagi aku ada rasa riak, ya Allah. Jangan bagi aku ada sifat sombong, ya Allah. Nah, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pakai baju baru ni, kadang-kadang ada sifat terdetiknya, sifat takbur kita. Tengok, hari ni aku main-main pakaian punya lawa. Nah, pakaian aku punya comel. Tengok semua dah. Kalau pakai cincin pula. Tengok ni pakai cincin dengan ceruinya cincin nah. Cincin melilap. Padahal cincin ni adalah sunnatullah. Cincin ni ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan sifat riak kita, dengan sifat takbur kita, dengan sifat sombong kita, habis hilang semua ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi bila kita pakai baju baru tu, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala buang sifat takbur, buang sifat sombong kita bila kita memakai pakaian baru. Tak kira lah kereta baru ke, kasut baru ke. Kadang-kadang pakai kereta baru pun kemas nak belagak. Oh, cik kemas. Tengok orang di bawah kan. Nah, kadang-kadang kita kena berada di bawah semua. Nah, baru ni saya nak kereta kancil. Pergi kuliah nak kereta kancil. Kawan tu nak kereta tinggi. Dia tengok katanya tu. Kata Allahu Akbar. Begini you know. Bila orang pakai kereta hebat, dia tengok orang di bawah macam tu. Bisa tengok pakai kancil 666 650. Nah, sedap, helak dia mampu pergi jalan pada muka dia. Nah, saya jalan pon bye bye. Nah, takbur juga. Nah, jangan bagi ada rasa takbur. Nah, sebab tu tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi, haddatsana al-Qasim bin Malik al-Muzani an Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu. Seumpama hadis yang sebelum ini juga. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muadz bin Hisham haddatsana Abi an Abi Qatadah an Anas bin Malik قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلبثه الجبرة. Ini pakaian Nabi lagi. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata pakaian yang paling digemari. Tadi pakaian yang paling disukai. Hak ni digemari pula. Pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-hibarah. Al-hibarah. Apa itu al-hibarah? Pakaian al-hibarah itu ialah sejenis pakaian yang berjalur
keluaran Yaman yang diperbuat daripada kain-kain cotton. Pakaian yang berjalur, ada yang berjalur macam ni, ada yang berjalur macam ni. Selalunya kalau kita tengok baju bar ataupun gamis, semuanya berjalur daripada atas sampai ke bawah. Itu pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita tengok orang Arab Yaman, kadang-kadang orang Arab Morocco, lepas pakai ni banyak jenis berjalur. Kadang lepas pakai yang tutup tudungnya tu. Nah, kita cerita itu pun ada juga pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia ni famous dia pakaiannya nah. Di Malaysia ni famous pakaian dia Haramain tu yalah. Malaysia ni famous pakaian dia jenama Haramain. Adapun nama Daffah. Daffah tu kain dia kain yang lembut sikit. Macam Haramain tu kain merlit tu. Ni kain kot. Kalau pakai tengah panas melebak juga, tapi kita dah biasa pakai tak ada masalah. Macam-macam lah pakaian. Dan lagi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ali bin Khashram haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an al-Barra ibn Adib قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. Daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian yang berwarna merah. Seperti mana Jabir bin Samurah. Sesungguhnya Jabir bin Samurah kata, ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna merah. Weh, segak Nabi pakaian merah. Ni merah jambu. Ni merah jambu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna merah. Dan ketika itu kata Jabir bin Samurah, sesungguhnya aku bersumpah ya Rasulullah, ketika mana aku melihat kamu berpakaian berwarna merah dan di atas kepala kamu ya Rasulullah terdapatnya bulan purnama. Jika dibandingkan kau dengan bulan purnama, maka engkau lebih cantik lagi ya Rasulullah. Orang dah segak. Macam sebut itulah. Orang dah segak, pakai pakaian pun segak. Lagi segak lah Dah kita dah wuduh, pakai pakaian wuduh lah, wuduh piang orang panggil. Dah wuduh piang. Kita kena pakai pakaian yang segak. Daripada mana Rasulullah SAW. Ini kira segak semua ni. Segak. Pakaiannya Rasulullah SAW. Kata Jabir kata seperti mana Barra bin Azib, dia kata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada baginda Rasulullah SAW. Adapun ekor rambutnya hampir menyentuh kedua-dua bahunya. Pakai baju merah, lepas tu rambut panjang. Segak. Cuba bayang. Tak bayang Rasulullah, tak nak bayang. Sebab kita tak pernah lihat wajah Nabi lagi. Kita tak pernah bermimpi wajah Nabi. Kita bayanglah siapa-siapa pun pakai baju merah. Kulit dia seperti mana pantulan perak. Bayang. Kulit Nabi seperti mana pantulan perak. Seperti mana pantulan perak mana? Ketika mana perak ni dikilap. Kita polis perak dia jadi putih yang mak tu. Dia jadi mekelip merelak tu. Dan waktu tu pula rambut panjang sampai ke parah bahu. Waktu tu pakai baju merah. Nak kata segak tak boleh nak bayang daki pun tak ada Rasulullah daki kat tenggok tak ada. Kita daki penuh. Rasulullah daki pun tak ada. Nazir daki tak? Tak ada. Rasulullah daki tak ada. Pakai pun tak ada lekat daki. Malahan bukan tak ada pada daki, lalat pun tak mai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menguap Rasulullah pun tidak pernah. Kita lama sikit lagi menguap. Menguap nak singa nganga. Lupa tutup sikit, pelup lalat masuk, telan. Alhamdulillah. Sambil mengaji, sambil makan. Makan apa? Makan lalat. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang terbaik. Insan yang agung. Baju merah. Allahu Akbar. Saya cuba pakai baju merah tapi tak kena. Dulu saya cuba pakai baju merah, tak kena dengan kulit. Kulit kalau ni pakai baju merah, Allah, kelam lah. Kalau kulit cerah sikit baju merah tu nampak okey sikit. Ni kulit jenuh makan
jenuh makan aura wek macam oi. Jenuh makan aura wek, jenuh makan apa? ESW. ESW ah. Macam tahu? Tak tahu. Jam tak tahu. Nah, ESW tu vitamin bagi cerah. Jenuh makan ESW tak cerah-cerah juga. Heran tunggu noh. Tak cerah juga makan ESW, makanlah apa dah kocok makan tak cerah-cerah. Nak kena buat apa? Dah beranak buat waktu maghrib. Bukan beranak waktu subuh. Beranak waktu maghrib dah gelap. Okey, pada hadis Nabi SAW yang seterusnya. Masa waktu tu kan ikut SOP. Jiwa kemai SOP. Nah, lagi baca hadis ni, hadis yang terakhir kita sembahyang. Haddatsana Abd bin Humaid haddatsana Affan bin Muslim haddatsana Abdullah bin Hasan al-Anbari an jaddataini Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyatain kanata bi Ja'faran wa qad nafadathu wa fil hadis qissahun tawilah. Daripada Abdullah bin Hasan al-Anbari daripada kedua-duanya neneknya Duhaibah dan Ulaibah daripada Qailah binti Makramah berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua helai kain usang yang berlapis yang ditindihkan tanpa dijahit antara keduanya. Kedua-dua kain itu bercelup warna za'faran, iaitu sejenis tumbuhan. Za'faran ini yakni sejenis tumbuhan yang digunakan untuk menguningkan sesuatu. Maknanya dicelup pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan warna za'faran. Kain usang itu telah luntur warna za'farannya. Hadis ini mempunyai kisah yang begitu panjang. Maknanya ada juga hadis Nabi SAW, pakaian Nabi ini dicelup oleh ayak za'faran. Kita ni kena minum ayak za'faran. Bagi anak-anak minum ayak za'faran supaya cerdik. Kena minum. Daripada tumbuhan. InsyaAllah biiznillah kita akan sambung lagi pula pada hadis Nabi SAW pada bulan hadapan, pada 29 hari bulan. Kita akan sambung lagi mengenai dengan pakaian Nabi, tak habis lagi. Kita akan sambung pakaian Nabi, kita akan sambung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kita target Syama'il ni lagi 2 tahun kita habis. Ini kita target bulan 12 target 2 tahun lagi kita akan khatam Asy-Syama'il Muhammadiyah insya-Allah. Moga-moga Allah Taala panjangkan umur kita semua ni untuk kita sama-sama dapat mengkhatamkan Asy-Syama'il Muhammadiyah. Saya mengaji dekat Syekh Husni, almarhum Syekh Husni Genting, Asy-Syama'il Muhammadiyah ni 4 tahun baru habis. 4 tahun juga baru habis Syama'il Muhammadiyah. Insya-Allah biiznillah kita akan bertemu lagi dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah semua jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik daripada Allah, maka yang buruk itu semuanya daripada kelemahan diri sendiri. Kita tutup dengan kita selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Selamat menyambut hari kemerdekaan kita pada tahun apa dah? 63 tahun insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.